Kenapa dalam Islam tak boleh makan daging khinzir? Kita kata Allah haramkan. Kenapa tak boleh minum arak? Allah haramkan. Jawapan yang simple akan buat mereka terpinga-pinga. Lalu mereka akan kata, kenapa setiap kali soalan saya, awak mesti jawab, Allah kata, Allah kata, Allah kata. Kenapa Allah kata awak kena ikut? Jawapannya simple. Mereka mungkin ada masalah dengan hukum hakam. Kenapa ini, kenapa itu. Tetapi, bila mana menceritakan tentang siapa Allah, jarang yang membantah. Jarang yang membantah. Apa tentang Allah yang mereka tak bantah? Sebab itu, kalau ada orang Cina nak masuk Islam, kalau dia nak masuk Islam dan sebagainya, kadang-kadang family dia akan kata, apa, lu ingat lu mau masuk Islam, lu ingat lu punya Tuhan kasih makan tak? Tahu tak apa jawapan saya? Logical. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata agama Islam logical? Adakah kita mendahulukan logik berbanding dengan dalil wahyu? Bukan. Tetapi perlu kita fahami, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan perkara yang ada di dalam Islam adalah logical. Adalah logical untuk dilakukan, adalah logical untuk dilaksanakan. Contohnya, seringkali mereka yang belum Muslim akan tanya, kenapa dalam Islam kena solat 5 waktu? Kita jawab, Allah perintah. Mereka tanya, kenapa dalam Islam wajib berpuasa? Kita kata, Allah perintah. Kenapa dalam Islam wanita lelaki mereka wajib untuk menutup aurat? Kita kata Allah perintah. Kenapa dalam Islam tak boleh makan daging khinzir? Kita kata Allah haramkan. Kenapa tak boleh minum arak? Allah haramkan. Jawapan yang simple akan buat mereka terpinga-pinga. Lalu mereka akan kata, kenapa setiap kali soalan saya, awak mesti jawab Allah kata, Allah kata, Allah kata. Kenapa Allah kata awak kena ikut? Jawapannya simple. Kalau awak kerja di office, bos awak bayar gaji 50,000 sebulan, bayar gaji awak. Pernah tak awak tanya bos, bos, kenapa kena masuk kerja 9 sampai 6? Kenapa tak tanya bos, bos, tak boleh ke masuk pukul 10 sampai 7? Tak boleh ke masuk pukul 8 sampai 5? Pernah tak siapa tanya? Mereka kata, tak ada. Kenapa nak tanya? Dia bos, suka hati dia lah. Pernah tak kamu tanya dekat bos, kenapa satu hari kena meeting sekian banyak waktu? Pernah tak tanya dia? Kamu akan kata, suka hati dia lah. Pernah tak kamu mempertikaikan kenapa ada orang, dia kerja di office, dia ada uniform? Dia kata, tak ada. Sebab apa? Pernah tak kamu mempertikaikan kenapa uniform mesti colour tu, tak boleh colour lain? Pernah tak mempertikaikan? Tak ada. Kenapa tak mempertikaikan? Kerana itu adalah keputusan bos. Dan bos yang bayar gaji, suka hati dia nak perintahkan buat, selagi mana tak melanggar undang-undang negara. Betul ke tak? Jadi apa salahnya kalau muslimah dia menutup aurat? Itu uniform perempuan dalam Islam. Salah ke? Tak salah kan? Tak salah kan? Tak salah. Jadi apa salahnya orang Islam solat 5 waktu? Kalau dalam satu hari bos kita wajibkan kata, okey Ali ya, saya bayar you gaji 50,000, satu hari you kena meeting 5 kali. Kita ada masalah ke? Kita kata, bos 5 kali saja ke? 10 kali pun tak apa. Sebab bos yang bayar gaji 50,000. Kita kata 24 jam ni siapa yang bagi? Allah kan? Jadi Allah bagi, kenapa tak boleh buat? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Islam adalah agama yang logikal, kerana apa-apa pun kita akan sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita ada bukti. Kita bukan buat sesuatu berdasarkan sangka-sangkaan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran, surah Yunus, surah ke-10 ayat 36. Majoriti manusia beragama dengan sangka-sangkaan. Tapi Islam tak. Islam ialah agama bukti. Kenapa kita solat menghadap ke arah sana, tak menghadap sana? Kenapa? Takkan tak tahu kot. Kita kata sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Quran, bila solat menghadap ke kiblat. Kenapa bila solat kena takbir?
Kenapa kena macam tu? Kenapa mesti ada rakaat-rakaat tertentu? 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Kenapa? Takkan kita kata entah, teka je. Tak. Sebab Nabi SAW kata dalam Sahih Muslim, solatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku solat. Telah ditentukan. Maksudnya, segalanya logika dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling logika dalam Islam ialah apa tahu, tuan-tuan dan puan-puan? Yang paling logika dalam Islam, pergi kepada huruf seterusnya. A, iaitu Allah. Sepanjang pengalaman saya berdakwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sepanjang pengalaman saya berdakwah, saya dapati hampir tiada, bukan kata tak ada, tapi majoriti yang tanya soalan tentang Islam, mereka mungkin ada masalah dengan hukum hakam, kenapa ini, kenapa itu. Tetapi bila mana menceritakan tentang siapa Allah, jarang yang membantah. Jarang yang membantah. Apa tentang Allah yang mereka tak bantah? Bila mana saya kata, kita tak payah nak bincang tentang hukum hakam dulu, bukan kerana saya tak boleh nak jawab, tetapi apa kata kita bincangkan the lawgiver. Sekarang kita nak cerita banyak tentang the law. Why don't we talk about the lawgiver dulu? Kita bercakap tentang banyak undang-undang, tetapi kenapa tak nak berbicara tentang yang menurunkan undang-undang itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala? Maka saya tanya dia, you rasa logik tak? Pertama, surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Saya tanya dia, logik tak? Kalau dia kata tak logik, saya akan kata dengan dia, kamu tahu tak, kebanyakan kitab agama di dunia, jikalau kita rujuk kembali kepada kitab suci, majoritinya mengatakan Tuhan adalah satu. Contoh dalam kitab Hindu, Chandogya Upanishad, buku nombor 6, bab nombor 2, ayat pertama, Ecum Evervitium, Tuhan itu satu, tak ada yang kedua. Tuhan itu satu, tak ada yang kedua. Kemudian dalam Old Testament juga, dalam kitab Bible, buku Exodus, buku Keluaran, bab nombor 6 ayat yang keempat mengatakan, Syama Israelu, Adonai Ilahainu, Adonai Ihad. Dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita Ihad, Ahad, satu. Dalam Perjanjian Baru, buku Markus, bab 12 ayat 29, sama juga, Tuhan itu satu, Ihad, Ahad. Grand Guru Sahib, kitab Sikhism, Ongkar, Tuhan itu satu. Quran kata, Qul huwallahu ahad. Bayangkan, setakat agama Hindu, agama Kristian, agama Yahudi, agama Islam, Kristian ada 2.2 bilion, Islam 1.7, dah hampir 4 bilion. Campur dengan Hindu lebih kurang 1 bilion, dah 5 bilion. Campur pimai-pimai tangtu, tuan-tuan dan puan-puan, penduduk dunia ada 7 bilion, dan 5 bilion lebih mengatakan dalam kitab agama mereka Tuhan satu. Logik ke tak logik? Dia kata okeylah, Tuhan satu, Ihad, Ahad. Kedua, Allahu Samad, Allah tempat bergantung segalanya. Kalau jumpa dengan yang belum Muslim, saya tak boleh kata tempat bergantung sepenuhnya tanpa saya bagi penerangan. Sebab kadang-kadang mereka ingat, oh, itu baju hanger, gantung lah. Mereka tak faham kadang-kadang. Contoh macam saya dulu sebelum Islam, bila saya tengok azan dekat TV, dia kan ada sari kata terjemahan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat bawah tu ditulis apa? Allah Maha Besar kan? Tahu tak apa yang saya fikir dulu? Sebagai non-Muslim dulu, saya fikir, wah, ini Melayu punya Tuhan banyak besar. Berapa besar? Sebab kalau Cina punya Tuhan ini macam besar, Melayu punya lagi besar. Itu fikiran saya dulu. Tapi saya tak faham kan? Saya membuat andaian. Sebab itu kalau dengan non-Muslim, saya tak kata Allahu Samad, Allah tempat bergantung segala-galanya, tanpa saya memberitahu kepada mereka apa yang bermaksud Allah bergantung segala-galanya. Maksudnya, Allah lah sumber kepada semua perkara yang diperlukan oleh makhluk dalam kehidupan ini. Sumber. Apa maksud saya sumber? Kita nak bagi lalu kepada azan dulu kan, Encik? Terus.
Apa maksud sumber? Saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan, manusia ni apa yang diperlukan? Fitrah dia perlukan cinta. Betul tak? Ada tak manusia yang tak ada cinta? Tak ada. Nama Allah Al-Wadud. Sumber kepada cinta Al-Wadud. Nak berkasih sayang Allah Ar-Rahim. Nak menjalin silaturahim Allah Ar-Rahim. Lagi apa tuan-tuan dan puan? Kita nak keamanan tak? Bukan, tuan-tuan dan puan, perasan tak? Saban tahun di negara barat mereka asyik laungkan apa? We want peace. We want peace. Betul tak? Tuan-tuan dan puan tak faham ke apa maksud mereka? Mereka sedang minta apa? We want Islam. We want Islam. Sebab Islam berasal daripada perkataan salam, peace. Allah As-Salam. Salah satu nama syurga ialah Darussalam. Bukan Brunei Darussalam. As-Salam. Tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat bergantung segalanya. Allah tak perlu nak makan. Sebab itu, kalau ada orang Cina nak masuk Islam, kalau dia nak masuk Islam dan sebagainya, kadang-kadang family dia akan kata, apa, lu ingat lu mau masuk Islam, lu ingat lu punya Tuhan kasih makan tak? Tahu tak apa jawapan saya? Saya kata, lu tak tahu ke? Memang Tuhan kasih makan, Tuhan tak makan. Kalau itu Tuhan mau makan, bukan Tuhan, itu makhluk. Dalam Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 14, Allah kata, Allah lah yang memberikan makan dan Allah tidak perlu makan. Lu tak nak baca ke? Betul ke tidak Allah yang bagi makan? So lain kali orang kata, lu punya Tuhan bagi makan ke? Kita jawab apa? Tak berani nak jawab pun. Kalau orang tanya, lu punya Tuhan kasih makan ke? Kita jawab? Betul. Apa? Lu ingat lu punya Tuhan kasih duit ke? Ui, jangan kata wah punya Tuhan kasih duit. Wah punya Tuhan kasih wah hidup, kasih wah oksigen, kasih wah boleh bernafas. Nama Allah kan Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Kenapa malu nak cakap? Tak payah malu. Sebab Allah lah sumber segalanya. Sebab itu Allah tempat bergantung segalanya.